mati di Malaysia dia ada dua. Hukuman mati mandatori dan hukuman mati dengan budi bicara. Hai, ini adalah siri baru dengan HHH Team, melibatkan sistem perundangan, melibatkan isu semasa dalam law di Malaysia. Ini adalah ringkas, padat, santai. So, untuk episod pertama bagi siri baru, topik hukuman mati mandatori yang dimasukkan di Malaysia. Hukuman mandatori adalah jenis hukuman yang wajib dijatuhkan sekiranya seseorang disabitkan dengan satu kesalahan jenayah. Contohnya ada kesalahan yang kalau disabitkan wajib dipenjara, maka hanya hukuman penjara wajib dilaksanakan. Begitu juga jika dia wajib disebat atau wajib hukum mati. Modus kongsikan dulu, Malaysia adalah salah satu daripada 56 buah negara yang masih lagi mengekalkan dan mempraktikkan hukuman mati. Manakala di dunia 106 buah negara telah pun memasukkan hukuman mati dalam sistem undang-undang diorang, dan 28 negara ada hukuman mati tapi tidak mempraktikkan dia, dan ada 8 buah negara telah menghadkan hukuman mati kepada kesalahan-kesalahan tertentu yang melibatkan isu ketenteraan. Kalau di Asian Pacific, kita adalah negara keempat yang tertinggi melaksanakan hukuman mati selepas China, Pakistan dan Bangladesh. Manakala dalam negara Asian, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Singapura masih lagi melaksanakan hukuman mati. So, dalam Malaysia dia ada 32 kesalahan jenayah yang melibatkan hukuman mati. Daripada 32 tu ada 11 jenayah yang melibatkan hukuman mati mandatori. Dan di Malaysia mengikut Seksyen 277 Kanun Prosedur Jenayah, hanya satu je teknik kaedah yang digunakan adalah hukuman gantung sampai mati. Okey, so kalau kita tengok peradaban di dunia pun sebenarnya dah lama dah hukuman mati ni dijalankan. Kalau kita tengok hukum Kanun Melaka, hukuman mati kepada kesalahan membunuh, hukuman kisas bagi kesalahan membunuh, ada juga hukuman mati. So maksudnya dia bukan sesuatu yang baru. Itu yang pertama lah. Kalau di Malaysia ada dua kesalahan bagi hukuman mati. Yang pertama, hukuman mati mandatori, yang mana hukuman tu tak ada budi bicara, tanpa rayuan, tanpa jaminan, mesti dijatuhkan hukuman mati. Dan hukuman mati dengan budi bicara, so maksudnya jaminan ke rayuan atau hukuman lain yang setimpal, so ada budi bicara mahkamah. Okay, so now we go towards the topic. Sebenarnya kalau kita tengok mereka yang pro dengan hukuman mati, dah sengit aku sih. So kalau kita tengok pada mereka yang pro hukuman mati, of course tak bersetujulah dengan hukuman mati mandatori ni dilupuskan, sebab pada mereka akan meningkatkan kadar jenayah. Manakala mereka yang pro dengan hak asasi manusia setuju kerana sekiranya hukuman mati ni dimansuhkan, ia menepati hak asasi manusia, iaitu hak untuk hidup. So tak ada siapa yang boleh merampas atau menarik, mencabut hak untuk hidup daripada mana-mana individu, termasuklah kerajaan. Okay, so that's the point lah. Itu adalah stigma pendapat. Untuk membuat satu undang-undang, untuk memansuhkan, meluluskan, sebenarnya perlu kajian yang mendalam. Jadi kajian tu tentang penurunan kadar jenayah, peningkatan kadar jenayah, keberkesanannya, kajian daripada 5 tahun, 10 tahun ke depan dan ke belakang akan dijalankan, dan seterusnya. Macam saya cakap tadi, hukuman mati di Malaysia dia ada dua. Hukuman mati mandatori dan hukuman mati dengan budi bicara. Jadi itu adalah aspek pertama yang perlu kita fahamkan. That's the point. Korang dah tengok video tadi? Jangan lupa untuk like, Button share jangan lupa. and subscribe, gang. Jangan lupa tekan lonceng. Kalau kamu ndak buat, kamu kan ada kuat. Court is now in session. Kan dah kena dakwa.